Pasukan Terengganu 2 memulakan aksi separuh masa yang pertama dengan misi untuk menebus kekalahan besar kepada pasukan JDT 2. Pasukan UKM pula akan terus cuba membina ke atas rentak kemenangan yang dicapai. Mereka sebenarnya mempunyai rekod yang agak baik dalam beberapa perlawanan yang terakhir dan akan mengharapkan untuk terus meneruskan rentak itu. Mereka mendapat sepakan percuma awal yang diambil pantas. Ruben yang sekarang ini kembali menghuni posisi asalnya sebagai bek kanan. Pada awal musim, Ruben dimainkan di posisi defensive midfield oleh jurulatih UKM FC iaitu Sulaiman Hussein. Dan sekarang ini mereka membuat asakan awal menerusi Milad Mansor, pemain tengah dari Iran yang sudah menjaringkan 2 gol dalam aksi 2 perlawanan yang terakhir. Berjaya dikeluarkan oleh pasukan Terengganu 2. Tapi bola kembali dengan pangkuan UKM. Kali ini menerusi kapten mereka Hasnan Ahmad. Semalam 2 pertembungan Liga Premier berlangsung. Pasukan JDT 2 menewaskan pasukan UKM dalam pertembungan top 3. Manakala pasukan PDRM pula muncul pemenang ketika menentang pasukan Selangor United. Mereka menang dengan 3 gol berbalas 2. Dan hari ini, selain pertembungan ini, ada 2 lagi pertembungan. Tapi sebelum itu, Wan Muhammad Faiz melakukan rembatan yang hampir-hampir menguji Sharmiza Yusof. Wan Muhammad Faiz pastinya merupakan antara pemain yang perlu diberi perhatian secukupnya. Pemain yang sudah mencari formnya baru-baru ini, menjaringkan 2 gol ketika pasukan UKM muncul pemenang mengatasi pasukan Sarawak. Pemain yang akan menghuni sayap kanan. Bruno Suzuki diberikan kepada Akani Sande yang melakukan low cross. Tetapi pertahanan UKM ada di sana untuk mengawal keadaan dan sekarang ini mereka mampu mencatur langkah dari belakang. Pada masa itu Akmal Zahir yang menyelamatkan keadaan. Sekarang ini mereka marah menerusi Irwan. Cross daripada Irwan. Dan akan sampai kepada pemain berjesi nombor 24 Said Sobri. Tapi rembatannya berjaya dihalang. Pasukan UKM bermula dengan baik pada 4 minit yang pertama ini. Sudah cuba melakukan beberapa percubaan ke arah gol Sharmiza Yusof. Jadi selain pertembungan ini, ada 2 lagi pertembungan yang berlaku di saingan Liga Premier. Pasukan Sabah sedang mendahului pasukan Sarawak dengan 2-0. Manakala pasukan Pulau Pinang masih lagi terikat tanpa jaringan dengan pasukan Negeri Sembilan. Ruben diberikan pada Hasnan Ahmad. Sekarang ini Said Sobri dan kemudiannya Milad Mansor, tetapi kehilangan bola kepada pemain Terengganu. Haidir. Desi Marcel akan mencari Akane Sande, berjaya mengawal bola. Akane diberikan pada Bruno Suzuki. Kemudian dia akan dilorongkan kepada Haidir, dikawal oleh Ruben. Terengganu cuba menyimpan bola sebanyak yang boleh. Mereka tidak melihat banyak bola dalam 5 minit yang pertama. Tapi sekarang saya mendapatkan lontaran ke dalam. Bruno Suzuki, cross awal daripada pemain Terengganu.
Jai dikeluarkan pada masa itu. Andreev, pemain back tengah dari Ukraine. Sekarang ini Hasan Basri, back kiri, cuba diberikan kepada Haidhir Suhaini. Namun begitu, tolakan itu terlalu kuat. Sekarang ini giliran UKM untuk membawa keluar bola. Matteo Roskam diberikan pada Asnan Ahmad. Tapi Bruno Suzuki yang mencuri peluang itu. Diberikan pada rakannya, namun peluang itu berjaya ditutup oleh pertahanan UKM pada masa itu. Rembatan daripada Syairul Azad yang berjaya dihalang oleh Haris Fazrin. Pasukan Terengganu 2 tidak beraksi minggu lepas, jadi mereka mempunyai sedikit rehat dan juga dapat melakukan persediaan yang secukupnya menjelang perlawanan malam ini. Pasukan Terengganu 2, kalau kita lihat sepuluh mata di belakang pendahulu Liga, iaitu pasukan Sabah setakat ini. Mereka bermain perlawanan yang ke-16 malam ini. Selepas ini tinggal baki 4 perlawanan. Tapi ada 15 mata yang mampu dicapai oleh pasukan Pantai Timur ini. Mungkin untuk mencabar takhta Liga agak rumit sedikit kerana jurang mata yang agak besar. Tetapi untuk habis di top 3 bukan mustahil. Mereka sekarang ini hanya ketinggalan 4 mata di belakang pasukan UiTM. Dan mereka juga memiliki kelebihan 1 perlawanan. Jadi sekiranya mereka dapat menang malam ini, jurang itu akan dikurangkan kepada hanya 1 mata saja. Jadi top 3 finish menjadi mungkin satu harapan realistik untuk pasukan Terengganu 2. Bagi pasukan UKM, mereka mempunyai kelebihan 6 mata ke atas pasukan Kelantan yang menghuni tangga ke-10. Tetapi itu tidak bermakna bahawa mereka sudah pun selamat untuk terus berentap di saingan Liga Premier untuk musim depan. Masih lagi memerlukan beberapa kemenangan. Dan menariknya tentang kedua-dua pasukan ini, mereka mengekalkan barisan pemain yang sama pada jendela perpindahan yang kedua. Tidak menukar pemain tempatan maupun pemain import. Menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan barisan pemain yang sedia ada. Dan kita lihat apa balasan daripada kesebelasan ini. Alexander Tudos yang menjadi permanent fixture untuk pasukan UKM musim ini di barisan back tengah. Begitu juga dengan pemain yang mendapat bola sebentar tadi, Desi Marcel, pemain tengah daripada Ivory Coast. UKM yang akan marah, berikan pada Milad Mansur, dikawal oleh Andreev. Cross awal daripada Milad Mansur, berjaya dipotong di sana oleh Hasbullah Awang. Kembali dengan pemain UKM, sekali lagi akan mencuba Milad Mansur. Kali ini cross tinggi pula, dapat kepada Matteo Roskam, dan tandukan daripada Roskam terkena palang gol. Terengganu 2 terselamat di sana.
Cross kedua daripada Milad Mansor memang mengucak-acirkan pertahanan Terengganu 2 dan Matteo Roskam hampir-hampir membuka tirai jaringan. Mereka masih lagi menyimpan bola. Kali ini dengan Wan Faiz kepada Roskam. Roskam cuba untuk mencari larian Irwan Shazmin pada masa itu. Namun begitu hantaran itu terus keluar. Cantik terupas daripada Akane Sande melepaskan Bruno Suzuki. Dan Bruno Suzuki meletakkan pasukan Terengganu 2 di hadapan menerusi counter attack yang begitu berbisa. Leka pertahanan UKM dan Bruno Suzuki menghukum untuk meletakkan pasukan Terengganu di hadapan dan memberikan kelebihan awal di Stadium Ceras. Terupas yang diberikan oleh Akane Sande bijak dibaca oleh Bruno Suzuki dan pemain kacukan Brazil dan juga Jepun itu yang sudah pun menjaringkan beberapa gol musim ini, menambah jaringan peribadinya untuk memberikan kelebihan awal buat pasukan Terengganu 2. Sekarang ini Suzuki akan marah sekali lagi. Kali itu hantaran lintang yang agak kuat dari beliau. Sudah 5 gol yang dijaringkan oleh Bruno Suzuki. Ini merupakan gol kelima musim ini untuk penyerang Terengganu FC 2 ini. Merupakan penjaring terbanyak buat pasukannya setakat ini. Ada juga sedikit elemen offside yang cuba dibantah oleh pemain-pemain UKM. Tetapi keputusan sekarang berpihak dengan Terengganu 2. Pasukan UKM sememangnya akan berasa agak hampa kerana mereka memulakan perlawanan ini dengan baik. Mereka hampir-hampir membuka tirai jaringan tadi menerusi Matteo Roskam yang menyaksikannya tandukannya terkena palang gol. Dan beberapa minit kemudian Bruno Suzuki meletakkan pasukan Pantai Timur 1 gol di depan. Tapi sekarang UKM akan mencuba menerusi Hasnan Ahmad. Suzuki diberikan kepada Haidhir. Tudos memotong pas yang cuba diberikan kepada Akane Sande. Sekarang ini Akmal Zahir akan mencari Wan Faiz. Cross daripada Wan Faiz. Tiada pemain yang menunggu. Irwan Shazmin tiba agak lewat untuk cuba menyahut hantaran itu. Jadi permulaan yang agak baik dari kedua-dua pasukan yang mempunyai niat untuk mendapatkan gol. Kita boleh lihat mereka saling bertukar serangan. Tiada niat untuk bermain secara defensif. Pada baki saingan Liga yang tinggal beberapa perlawanan saja lagi,
semestinya niat untuk cuba mendapatkan seberapa banyak mata mestilah menjadi motif mutlak untuk kesemua pasukan yang bertanding. Suzuki diberikan pada Akane, tetapi penjaga gol UKM Amin Faizal ada di sana untuk menyelamatkan situasi tersebut. Sekarang ini Milad Mansur, pencipta jaringan atau pencipta kepada peluang yang hadir untuk Matteo Roskam tadi. Haris pada Said Sobri akan mencari larian Wan Muhammad Faiz. Wan Muhammad Faiz akan sampai kepada bola ini, kawal oleh satu pemain, diberikan kepada K. Ruben. Cross daripada Ruben, mencari Irwan, tandukan daripada Irwan. Berjaya menanduk bola tersebut, tetapi tiada power. Dan terus kepada Syarmiza Yusof. Syarul Aizat. Pasukan Terengganu FC 2 merupakan antara beberapa pasukan yang menerapkan formasi 4-4-2. Sekarang ini formasi 4-4-2 agak jarang juga kita dapat lihat dalam kancah bola sepak moden. Sudah ada pelbagai formasi yang digunakan oleh jurulatih-jurulatih. Antaranya 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1. Tetapi jurulatih Terengganu Tengku Hazman memilih formasi yang konvensional, meletakkan dua striker, Akane Sande dan juga Bruno Suzuki. Gol kedua oleh Bruno Suzuki pada masa itu, sepakan set piece yang menjadi, dan Terengganu FC 2 menambah jaringan di Stadium Ceras. Formasi 4-4-2. Dua penyerang yang sememangnya berpotensi untuk menjaringkan gol. Salah satu daripada mereka sudah pun menjaringkan 2 gol malam ini. Bruno Suzuki mencapai gol ke-6 perih badi beliau pada musim ini untuk meletakkan pasukan Terengganu 2 gol di depan. UKM tersentak. Mereka tidak dapat untuk mengawal hantaran yang dilakukan tadi, dan Bruno Suzuki ada di sana untuk menanduk masuk dan menambah jaringan buat pasukan pelawat. Apakah respons daripada pasukan tuan rumah? Milad Mansur sekarang ini mengambil peluang itu secara first time, tetapi tidak dapat melakukan direction atau menjanakan kuasa yang secukupnya untuk menguji Syarmiza Yusof. Di sepakan gol akan diambil oleh Syarmiza. Desi Marcel sekarang ini. UKM mendapat lontaran ke dalam. Wan Muhammad Faiz. Kawal oleh Desi Marcel. Masih lagi dengan Wan Muhammad Faiz. Bijak kawalan daripada Desi Marcel, berjaya mencuri.
bola itu daripada penyerang UKM. Kalau kita lihat kepada kebolehan Bruno Suzuki yang sudah pun menjaringkan 2 gol setakat ini, kita tahu bahawa beliau sememangnya bukan calang-calang pemain. Pernah menjadi penjaring terbanyak pada 2017 ketika bersama dengan pasukan Negeri Sembilan. Pada masa itu beliau menjaringkan 11 gol dalam 19 penampilan. Dan anehnya Negeri Sembilan memilih untuk tidak mengekalkan servis pemain ini yang dilahirkan di Brazil. Tetapi pasukan Terengganu 2 yang sekarang ini mempunyai satu penyerang yang boleh dikatakan berbisa juga. Jadi 2 gol daripada Bruno Suzuki sekarang ini memberikan kelebihan yang selesa untuk pasukan Terengganu 2. Pasukan Terengganu 2 pada perlawanan-perlawanan sebelum ini mereka menang 2 daripada 5 perlawanan yang terakhir. Tapi kekalahan kepada JDT itu adalah merupakan kekalahan yang terbesar setakat ini. Mungkin perlawanan ini adalah tonik yang terbaik untuk menebus. Tapi UKM mempunyai peluang menerusi Roskam yang tidak dapat mengarahkan tandukannya ke arah gol. Dan peluang itu dibazirkan. Akane Sande pula yang sekarang ini berpeluang untuk melakukan counter attack. Suzuki diberikan pada Ahmad Taqiyuddin yang akan marah. Taqiyuddin cuba mencari Akane Sande, tetapi Haidhir akan menyimpan bola ini, menghantar. Suzuki cuba menanduk dan cross. Dan peluang itu dihabiskan oleh Bruno Suzuki yang berjaya mencapai hat-trick beliau dalam 23 minit yang pertama. Ini merupakan satu momentum yang begitu cemerlang sekali oleh pasukan Terengganu 2. Dan Bruno Suzuki meledak buat kali ketiga dalam 23 minit yang pertama. Pada masa itu, rembatan daripada Syairul Aizat ditepis oleh Amin Faizal. Tetapi siapa lagi kalau Bruno Suzuki yang berada di depan gol untuk menghabiskan peluang itu dan mungkin menghabiskan peluang UKM pada malam ini. 3-0 di Stadium Ceras. Kita hanya memasuki minit yang ke-24 perlawanan ini. Apakah respons daripada UKM? Pastinya pasukan Terengganu belum siap lagi. Hat-trick untuk Bruno Suzuki. Sudah 7 gol musim ini. Beliau nampaknya single-handedly akan meranapkan peluang pasukan UKM pada perlawanan ini. 3 peluang, 3 gol. Amin Faizal tertewas buat kali ketiga sebentar tadi. Beliau sememangnya agak sukar untuk menyelamatkan ketiga-tiga gol daripada Bruno Suzuki. Yang pertama, placing yang baik yang berjaya mencari top corner, bottom corner, maafkan saya. Kemudiannya tandukan hasil daripada sepakan percuma memberikan gol kedua. Dan baru saja tadi beliau mencari top corner untuk mencapai hat-trick. Jadi kita boleh katakan adalah perfect hat-trick.
untuk Bruno Suzuki. Malam yang semakin cemerlang untuk pasukan Terengganu 2. Pasukan UKM semakin tergapai-gapai mencari nyawa untuk kembali ke perlawanan ini. Mereka mempunyai sepakan percuma. Untuk cuba merapatkan jurang. Sepakan yang akan diambil. Diambil dan satu effort daripada Asnan Ahmad terus ke dakapan Syarmiza Yusof. Asnan hanya sampai untuk menguis bola itu sedikit saja. Tidak dapat melakukan placing dan Syarmiza Yusof memangnya akan lega kerana percubaan itu terus kepada beliau. UKM mara sekali lagi menerusi Roskam. Hantaran lintang pada masa itu tidak menjumpai rakan. Dan clearance daripada Hasan Basri berikan terus kepada Said Sobri. Sekarang ini dengan Roskam. Peluang counter attack akan muncul untuk Terengganu 2. Desi Marcel berikan pada Haidhir, pemain sayap kiri. Asnan Ahmad kepada Roskam. Balik semula dengan Asnan. Chip yang cuba mencari Milad Mansur dan UKM berjaya menghasilkan sepakan percuma kerana Milad Mansur ditolak. Dan ini merupakan posisi yang ideal untuk Milad Mansur melakukan percubaan terus menerusi kaki kiri. Jika UKM ingin mendapatkan sesuatu dari perlawanan ini adalah peluang untuk berbuat demikian. Inilah adalah masa untuk merapatkan jurang. Kerana separuh masa pertama hanya tinggal lebih kurang 17 minit saja. Jadi Milad Mansur yang sudah mempunyai 2 gol dalam 2 perlawanan terakhir, apakah beliau boleh menguji Syarmiza Yusof? Milad Mansur lirik, tetapi juga tersasar di sebelah kanan pintu gol. Syarmiza tidak berjaya menguji penjaga gol yang sudah pun menyimpan 7 clean sheet setakat ini. Syarmiza adalah penjaga gol yang memiliki clean sheet yang terbanyak di saingan Liga Premier setakat ini. Rozaimi Rohim, penjaga gol Sabah, memiliki 6 clean sheet. Dan kemudiannya Haziq Nazli oleh pasukan JDT 2 yang memiliki 5 clean sheet. Jadi agak sukar juga untuk menewaskan Syarmiza Yusof. Pemain UKM harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang ini Terengganu yang mendapat sepakan percuma. Kita juga ada saingan Liga Super Malaysia yang berlangsung pada malam ini. Dan pada malam ini pasukan Johor Darul Takzim bakal dinobatkan sebagai juara Liga buat kali ke-6 berturut-turut jika mereka dapat menewaskan pasukan Melaka United. Dan sekarang ini mereka sudah pun mendahului dengan 2 gol kosong
Jadi 3 mata pada malam ini akan menjadikan pasukan Johor Darul Takzim juara bertahan Liga Super Malaysia. Pasukan Kedah juga sedang mendahului pasukan PJ City dengan 1-0, manakala abang kepada pasukan Terengganu FC 2. Pasukan Terengganu sedang seri tanpa jaringan menentang pasukan Kuala Lumpur. Jadi kita bakal menyaksikan juara baru Liga Super Malaysia. Siapa pula yang akan menjadi juara Liga Premier pula? Kelebihan sekarang ini berpihak dengan pasukan Sabah yang sedang mendahului Liga. Sekiranya menang pada malam ini, mereka sedang mendahului pasukan Sarawak dengan 2-0. Pasukan Terengganu FC 2 pula boleh merapatkan jurang kepada pasukan UiTM sekiranya menang pada malam ini, dan mereka nampak gayanya semakin selesa untuk mencapai 3 mata. Ahmad Taqiyuddin kepada bek kanan Azizan Ikhwan. Pertembungan ini juga merupakan ulangan Piala Cabaran pada musim lepas yang dimenangi oleh pasukan Terengganu FC 2 dengan jaringan 4-2. K. Ruben berikan kepada Wan Faiz. Wan akan mencari Said Sobri, diberikan kepada Asnan Ahmad. Hampir kesemua pemain Terengganu bertahan. Dan UKM cuba mencatuh serangan mereka. Mereka perlu sabar untuk mencatuh serangan. Cuba mencari lubang atau situasi yang terbuka untuk mencari gol. Roskam sekarang ini dikawal oleh Andre F. Cuba melakukan cross tetapi dihalang. Namun begitu berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Jadi sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan tuan rumah. Diambil dan cuba mencari Akmal Zahir. Namun begitu beliau tidak dapat melakukan connection yang baik. Dan satu lagi peluang baik yang terlepas begitu saja. Mungkin tidak dapat membaca flight bola itu. Andre F. Antaranya terus kepada pemain UKM Asnan Ahmad. Sekarang ini dengan Roskam. Clearance daripada Hasan Basri. Dan Terengganu 2 akan marah, namun begitu tolakan daripada Syairul Aizat agak kuat. Dan UKM mampu melakukan counter attack menerusi Milad Mansoh. Cross daripada Milad Mansoh. Roskam cuba melakukan overhead kick, tetapi dalam berbuat demikian juga melakukan foul kerana high boot. Jadi sepakan percuma untuk Terengganu. Ya, sepakan gol diambil oleh Syarmiza.
Desi Marcel. Sekarang ini dengan Andreev. Akmal kepada Asnan. Said Sobri. Yang mendapat sepakan percuma kerana Irwan Shazmin diterjah oleh pemain Terengganu 2. Kebanyakan outlet serangan pasukan UKM setakat ini kita lihat hadir menerusi pemain import mereka Milan Mansur dan juga Matteo Roskam. Namun begitu Roskam mendapat kawalan rapi. Asnan Ahmad tidak, tetapi tidak berjaya menghabiskan peluang tersebut. Pemain yang dicari adalah Roskam. Bola jatuh kepada Asnan Ahmad, tetapi finishing touch yang tidak berjaya dihabiskan oleh Kapten UKM. Peluang-peluang seperti itu yang perlu dipergunakan dengan sebaiknya oleh UKM sekiranya hendak mendapatkan sesuatu daripada perlawanan ini. Kerana mereka sekarang ini berdepan dengan uphill battle untuk menyelamatkan walaupun satu mata. Perlu mencari 3 gol. Bukan mudah untuk membocori pertahanan Terengganu FC2 ini. Seperti yang saya katakan tadi, barisan pertahanan berserta dengan Sharmiza Yusof sudah pun menyimpan 7 clean sheet dalam aksi perlawanan setakat ini. Walaupun mereka membolosi 5 gol dalam perlawanan terakhir, pastinya sudah pun belajar daripada kesilapan-kesilapan dari perlawanan tersebut. Kita lihat pertahanan hari ini memang kental. Gandingan Sergei Andreev dengan Hasbullah Awang setakat ini memang menjadi Wan Muhammad Faiz. Diberikan kepada Ruben. Asnan Ahmad balik kepada Ruben. Agak ketandusan idea juga untuk UKM mencari peluang. Milan Mansur sekarang ini bertukar ke sayap kanan pula. Hantaran daripada Wan Muhammad Faiz. Cuba disudahkan oleh Irwan Shazmin, namun begitu rembatan yang lemah. Sekali lagi selesa untuk Sharmiza Yusof. Suzuki berikan kepada Hasan Basri. Sekarang ini dengan Suzuki 3 gol sudah pun dijaringkan. Kali ini cross untuk mencari rakan. Dipotong oleh Tudos dan kemudiannya dikeluarkan oleh Ruben. Balik kepada Terengganu. Sekali lagi Ruben melakukan tugasnya. Dan UKM boleh marah. Boleh mengasak melalui Milan Mansur. Asnan Ahmad sekarang ini skill yang tidak menjadi. Bola dirampas oleh Desi Marcel. Diberikan pada Syairul Azad. Lepas Syairul Azad. Tapi UKM mendapat lontaran ke dalam. Lebih kurang 5 minit saja lagi, tidak termasuk waktu tambahan untuk kita sampai ke separuh masa yang pertama. Separuh masa yang begitu baik untuk Terengganu. Dah pun menjaringkan 3 gol dan mencari gol keempat. Bruno Suzuki bertukar posisi, diberikan kepada Syarul Aizat.
Dan rembatan daripada Syarul itu terus keluar terselamat di sana kerana Syarul Aizat tidak mempunyai banyak masa untuk mencari bottom corner. Tapi gerakan yang menarik dimulakan oleh Bruno Suzuki. Muhammad Faiz pada Ruben. Clearance Ruben terus keluar. Kane Sande yang tidak mendapat banyak possession di separuh masa yang pertama. Hampir kesemua serangan Terengganu 2 adalah menerusi Bruno Suzuki. Tapi Akane Sande memberikan aspek fizikal yang begitu penting sekali untuk pasukan Terengganu 2 ini untuk menyimpan bola dan memberikan peluang untuk rakan-rakannya untuk membuka permainan dan mencipta lebih banyak peluang. Hasan Basri kepada Suzuki. Suzuki kepada Ahmad Taqiyuddin, cuba diberikan kepada Syarul. Tudus cari Roskam. Muhammad Faiz. Kita boleh lihat betapa pantasnya pemain-pemain Terengganu 2 menutup ruang apabila pasukan UKM mendapat possession. Mereka tidak memberikan banyak masa untuk pasukan UKM cuba mengatur langkah. Pantas untuk menutup ruang dan melakukan counter attack, dan sekarang mereka akan hadir sekali lagi untuk cuba menguji Amin Faizal. Hide here berdepan Ruben, berikan pada Hasan Basri. Taqiyuddin lebarkan untuk Azizan. Cross daripada Azizan. Half clearance daripada Alexander Tudus. Kita lihat UKM cuba untuk melakukan counter attack, tetapi options yang agak terhad juga. Sekarang ini Roskam dikawal dua pemain, dan pemain ketiga sudah pun muncul untuk membantu. Ruben diberikan pada Asnan Ahmad. Pemain Terengganu pantas untuk menutup ruang. Roskam tidak offside. Milan Mansor 1-2 dengan Roskam. Rembatan dari Roskam, berjaya mencari top corner dan merapatkan jurang Matteo Roskam. Satu gerakan yang menarik disudahkan oleh Matteo Roskam untuk memberikan talian hayat buat pasukan UKM di Stadium Ceras. Mereka mengambil masa mereka, dan pada ketika itu Roskam mengambil peluang itu dengan begitu baik, mencari bottom corner untuk mendapatkan gol pertama pasukan UKM. Jadi pertembungan yang semakin menarik di Stadium Ceras. Pasukan UKM kembali bangkit. Itulah yang dicari-cari oleh pasukan tuan rumah. Satu gol untuk memasuki rehat. Satu gol yang akan memberikan kepercayaan yang begitu banyak kepada pemain-pemain UKM. Mereka tampak akan lebih yakin untuk cuba menyamakan kedudukan di separuh masa yang kedua. Pastinya ini bukan gol sagu hati kerana
Masa masih panjang. Masa untuk separuh masa tidak begitu panjang, hanya 2 minit saja yang tinggal untuk tamatnya aksi separuh masa yang pertama ini. Hasan Basri akan cuba mencari Akane. Ruben kepada Said Sobri. Said akan mencari Asnan. Mungkin UKM boleh mencipta lagi satu peluang sebelum tamatnya separuh masa yang pertama. Akmal berjaya mencari Milad Mansur. Sekarang ini dengan Asnan. Diberikan kepada Irwan. Masih lagi dengan Irwan. Sekarang ini dengan Milad kepada Said Sobri. Rembatan yang cuba dilakukan oleh Said Sobri. Bola masih lagi. Dan sekarang ini Terengganu 2 melakukan clearance. Umpanan yang cuba mencari Matteo Roskam. Pada ketika itu Hasbullah Awang ada di sana untuk menanduk. Akane Sandi akan mengejar, tetapi Akmal ada di sana. Ruben. Overhead kick daripada Ruben, tidak menjumpai rakan. Tetapi penyokong yang hadir memberikan tepukan kerana effort daripada Khairibon. Saya boleh simpulkan 1:45 minit yang begitu menarik di Stadium Ceras. Kita sudah dapat saksikan 4 gol setakat ini. Hat-trick daripada Bruno Suzuki meletakkan pasukan Terengganu FC 2 di landasan kemenangan. Tetapi jaringan daripada Matteo Roskam di minit-minit terakhir pada separuh masa yang pertama memberikan lifeline untuk pasukan UKM. Jadi mereka akan memasuki rehat dengan mengejar perlawanan ini. Tetapi banyak masa lagi untuk cuba mencari jalan kembali. Jadi penyerang ini yang akan memulakan aksi separuh masa yang kedua. Jadi UKM dengan misi yang besar. Misi untuk mencari jaringan di Stadium Ceras. Tudus. Tiada pertukaran lagi oleh kedua-dua pasukan. Kedua-dua jurulatih masih lagi menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan kesebelasan yang ada. Ruben diberikan kepada Roskam. Rembatan daripada Roskam itu terus keluar. Tapi itu mungkin merupakan amaran awal di babak yang kedua ini. Pasukan UKM tidak akan mudah mengalah. Mereka sememangnya mempunyai kualiti untuk menjaringkan gol. Sudah pun menjaringkan 5 gol dalam kedua perlawanan yang terakhir. Jadi mereka memang mempunyai kelebihan untuk mencari jaringan. Irwan Syazmin ditolak pada ketika itu dan hasilnya UKM mendapat sepakan percuma. Said Sobri akan mengambil sepakan ini. Berikan pendek kepada Asnan Ahmad. Akan mencari Irwan. Sekarang ini Desi Marsial untuk Terengganu. Pada Hasan Basri. Ada tolakan ke atas Suzuki. Jadi sepakan percuma yang diperolehi oleh Terengganu.
Cuba mencari Haithir Suhaini. Sepakan daripada Desi Marcel. Tidak berjaya dan sekarang ini bola dalam kawalan UKM. Suzuki. Layoff yang cuba mencari rakan tidak berjaya. Irwan boleh mara untuk UKM. Tiada pilihan Irwan. Berjaya mencari rakan. Diberikan kepada Haris. Said Sobri. Mila Mansor. Masih lagi Mila Mansor. Berjaya menyimpan bola. Dan akan mara Mila Mansor. Cross daripada Mila Mansor. Tandukan daripada Hasbullah Awang. Hanya separuh dikeluarkan. Said Sobri. Siapa yang beliau akan cari? Cuba mencari Roskam sekali lagi. Tidak berjaya. Akmal Zahir pula akan mencuba. Akmal akan mencari Irwan. Irman melakukan layoff untuk Asnan Ahmad. Namun pada ketika itu Haithir ada di sana. Memberikan lontaran ke dalam. Ruben. Cross awal daripada Ruben. Tiada rakan untuk menyahut hantaran daripada Ruben itu. Andreev. Terus kepada Irwan. Hantaran Andreev. Tapi Desi Marcel sekarang ini cuba diberikan kepada Bruno Suzuki. Akmal Zahir ada di sana. Hantaran dikeluarkan oleh Tudos. Said Sobri kepada Asnan Ahmad. Yang merupakan penggerak midfield untuk UKM. Ruben. Pendek kepada Asnan. Milad Mansor. Milad akan cuba mencari larian Wan Faiz. Hasan Basri pada Suzuki. Berjaya diintai oleh Milan Mansor yang akan mengasah untuk UKM. Rembatan daripada jarak jauh dihalang oleh Andreev. Dan Suzuki pula akan mencuba untuk Terengganu 2. Melihat optionnya Suzuki. Sekarang ini akan melakukan hantaran. Berjaya diselamatkan oleh Haithir. Yang berjaya mendapatkan throw in untuk Terengganu. Andreev. Ketika itu cuba mencari Bruno Suzuki. Akan percuba diambil pantas oleh UKM. Roskam cuba memberikan true pass kepada Milan Mansor. Dipintas oleh Andreev. Yang sudah melihat bahaya. Dan sekaligus memotong haluan Roskam. Roskam sekarang ini nyerang tinggi lampai yang kadang-kala terpaksa membuat tracking ke bawah untuk menerima possession. Milan Mansor berjaya melepasi kawalan satu pemain, tetapi Andreev sekali lagi berada di sana. Irwan. Akmal Zahir kepada Asnan. Asnan kepada Said Sobri. Cuba mencari Wan Muhammad Faiz. Namun begitu, Wan Muhammad Faiz tidak berjaya menyimpan bola itu.
Roskam dikawal oleh Hasbullah. Hantaran daripada Roskam. Pada masa itu Zahir dikawal oleh pertahanan Terengganu 2. Akmal Zahir. Possession kebanyakannya berpihak dengan pasukan tuan rumah. Milan Mansur mendapat sepakan percuma kerana dia terjah dari belakang oleh Andre AF. Dan ini merupakan peluang untuk Milan Mansur. Jadi Milad Mansur akan memberikan option kaki kiri Said Sobri, option kaki kanan. Diambil oleh Milad, leret, dihalang oleh Benteng. Dan sekarang ini Terengganu FC 2 boleh cuba melakukan counter attack. Tidak berjaya di sana. Akmal memberikan untuk Irwan Shazmin. Irwan akan mara ke kotak penalti. Melakukan satu U-turn dan akan kembali masuk ke kotak penalti. Tackle yang begitu berkesan sekali oleh Azizan Ikhwan, back kanan Terengganu. Menghalang kemarahan Irwan. Dan dalam berbuat demikian, Irwan juga mengalami sedikit kecederaan. Jadi Hikmat medik diminta. Tapi permulaan yang baik kita boleh saksikan oleh pasukan UKM yang sekarang ini mencari jalan untuk merobek gawang Syarmiza Yusof buat kali kedua. Mereka sememangnya berdepan dengan barisan pertahanan yang agak kental juga. Tetapi berdasarkan prestasi atau kebangkitan pasukan UKM pada minit-minit terakhir di separuh masa yang pertama tadi, mereka pastinya akan mempunyai keyakinan untuk cuba mencari lebih banyak gol. Mencari 2 gol, sekurang-kurangnya 2 gol untuk mendapatkan mata pada malam ini. Permainan diteruskan. Azizan masih lagi menerima rawatan, tapi beliau sekarang sudah pun okey, akan memasuki permainan ini semula. Okay, Ruben akan berdepan dengan ancaman Terengganu 2. Rembatan yang cuba dihasilkan oleh Syarul Aizat pada ketika itu. Irwan memberikan bola terus kepada Desi Marcel yang dapat mencari Bruno Suzuki. Amin Faizal keluar jauh daripada pintu golnya untuk mengawal situasi tersebut, tetapi hanya melakukan sliding tackle ke atas Bruno Suzuki dan mendapatkan kad kuning. Kad kuning yang pertama dikeluarkan oleh pengadil pada malam ini. Bruno Suzuki masih lagi terlantar, mungkin memerlukan hikmat medik yang sudah pun ke sana. Jadi Terengganu mendapat sepakan percuma di sebelah kanan. Peluang mereka untuk menguji Amin Faizal. Suzuki sudah pun okey. Sudah pun bangun dan sekarang ini akan mengambil tempat di kotak penalti UKM. Okey, Ruben yang nampak mengikuti pergerakan Bruno Suzuki.
Jadi hantaran dan masuk terus. Oh, terpedaya di sana Amin Faizal. Dan sekarang ini kelebihan 4-1 untuk pasukan Terengganu FC 2 menerusi jaringan Ahmad Taqiyuddin Roslan yang berjaya menghasilkan gol menerusi sepakan percuma daripada sudut yang agak sukar juga. Tetapi sepakannya terus memperdayakan Amin Faizal untuk memberikan kelebihan 3 gol untuk pasukan pelawat pada malam ini. Keputusan semasa di Stadium Ceras, UKM 1, Terengganu 4. Empat gol yang dijaringkan oleh Terengganu FC 2. 3 dari Bruno Suzuki, 1 daripada Ahmad Taqiyuddin menerusi sepakan percuma. Bijak juga pemikiran daripada Ahmad Taqiyuddin memilih untuk terus melakukan percubaan ke arah gol. UKM akan marah sekarang ini. Hantaran daripada Wan Muhammad Faiz ditanduk keluar oleh Andre F. Dan gol itu memang berpunca daripada kesilapan Amin Faizal. Pertama sekali beliau melakukan terjahan ke atas Bruno Suzuki, memberikan sepakan percuma dan kemudiannya tidak mengawal gawang beliau dan terpedaya dengan begitu mudah untuk membolehkan Ahmad Taqiyuddin memberikan gol keempat buat Terengganu. Jadi UKM terpaksa mencuba sekali lagi. Mereka berdepan dengan misi yang agak sukar, mencari sekurang-kurangnya 3 gol. Dan pertukaran pertama akan dilakukan oleh pasukan UKM. Bawa keluar Irwan Syazmin dan memasukkan pemain berjersey nombor 9, iaitu Michael Ijeze. Michael Ijeze yang akan menjadi sandaran pasukan UKM. Penyerang Nigeria yang pernah dikaitkan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Tetapi form beliau pada musim ini memang tidak begitu baik. Hanya menjaringkan 1 gol setakat ini Michael Ijeze. Berbeza dengan prestasi pada musim lalu yang menyaksikan beliau menjaringkan 20 gol untuk pasukan UKM. Beliau akan bergandingan dengan Matteo Roskam dalam misi untuk mencari gol buat pasukan UKM. K. Ruben. Masih lagi dengan K. Ruben. Cuba diberikan kepada Wan Muhammad Faiz. Dan pasukan Terengganu mempunyai sepakan percuma. Pasukan Terengganu FC 2 telah membuat penggantian pemain pertama dengan mengeluarkan pemain nombor 6 Azizan Ikhwan Abdul Aziz dan memasukkan pemain nombor 21 Muhammad Amir Hafizul Samsul. Jadi pasukan Terengganu juga melakukan pertukaran yang pertama, membawa masuk Amirul Saiful dan mengeluarkan Azizan Ikhwan. Jadi sudah ada 1 pertukaran buat kedua-dua pasukan. Sepakan percuma sekarang ini yang dimiliki oleh UKM. Diambil di sana.
Haris. Selagi dengan Haris. Tarik di sana, advantage diberikan. Tetapi bukan pada waktu itu kerana Milad Mansur ditarik. Dan Syairul Azad yang memasuki buku pengadil dapat kad kuning kerana tarikan ke atas Milad Mansur itu tadi. UKM mendapat sepakan percuma. Diambil oleh Milad Mansur. Tanduk oleh Akane Sande. Akan sampai kepada Wan Faiz. Selagi dengan Wan Faiz. Cuba mencari ruang untuk melakukan cross. Dihadang antara ni tu. Tapi berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Masih lagi belum terlambat untuk pasukan UKM. Walaupun sukar, belum terlambat. Mereka ada lebih kurang setengah jam untuk cuba bangkit dan menyelamatkan permainan ini. Satu gol sekali lagi akan mengubah situasi pada malam ini. Jadi kita sudah bersedia untuk sepakan penjuru. Diambil oleh Wan Muhammad Faiz. Tandukan daripada Matteo Roskam rasanya. Yang melanda di atas gawang Syarmiza Yusof. Bukan di dalam, di atas gawang Syarmiza. IJZ. Hasnan Ahmad dikasari, satu lagi kad kuning. Kali ini kepada Ahmad Taqiyuddin pula. Sepakan percuma sudah pun diambil. Milad Mansur yang dicari. Diberikan kepada Matteo Roskam. Roskam hantaran lintang ditanduk keluar oleh Andre F. Dan sampai kepada Said Sobri. Said kepada Milad. Milad mencari ruang. Hasbullah Awang menanduk keluar. Sekarang ini Hazrin. Kepada Said Sobri. Cuba diberikan kepada Milad Mansur. Dipotong oleh Desi Marcel. Bola kembali dengan pangkuan UKM menerusi Akmal Zahir. Hasnan Ahmad. Hasnan cari JZ, kawal oleh Andre F. JZ mencari rakan, diberikan semula kepada Hasnan Ahmad. Sekarang ini Ruben. Balik kepada Faiz dan sekarang ini dengan Hasnan. UKM mencuba untuk mencipta ruang, tetapi pertahanan Terengganu memang kental. Mereka sekarang ini mampu melakukan counter attack. Tidak menjadi. Wan Faiz. Roskam. Cross daripada Roskam. Dan tandukan daripada Amirul Saiful yang baru masuk. Memberikan satu lagi sepakan penjuru buat pasukan UKM. Diambil oleh Milad. Dan tandukan daripada Michael Ijezi. Berjaya diselamatkan oleh Syarmiza Yusof. Pasukan UKM sememangnya mempunyai possession di separuh masa yang kedua. Tetapi mereka masih lagi tidak dapat merobek gawang Syarmiza Yusof. Pertahanan yang begitu kental sekali ditampilkan oleh pasukan Pantai Timur ini. Mereka bertahan secara berpasukan. Menutup outlet serangan pasukan UKM dengan berkesan. Dan
counter attack yang begitu menjadi pada malam ini. Itulah ramuan mereka pada malam ini. Ramuan yang sudah pun menghasilkan 4 gol. Ramuan yang boleh menghasilkan lebih gol. Sepakan percuma daripada Desi Marcel. UKM membazirkan possession mereka. Kembali dengan Terengganu. Ruben akan mendapatkan semula bola, memberikan kepada Amin. Dan mereka akan mencorak langkah dari bawah. Hasnan Ahmad kepada Roskam. Roskam akan marah. Sekali lagi pergerakannya ditutup. Dan cross dari menjumpai Michael Ejeze. Namun begitu, Michael Ejeze tidak mempunyai masa untuk menyediakan rembatan itu. Ruangnya ditutup dengan begitu pantas. Dan snapshot yang berjaya dihasilkan memang selesa untuk dakapan Sharmiza Yusof. Tudus kepada Roskam. Roskam akan memberikan kepada Said Sobri. Sekarang ini dengan Hazrin. Hasnan Ahmad ada ruang untuk melakukan hantaran. Berjaya melakukan hantaran. Clearance daripada Andre F. Kembali dengan UKM. Roskam. Cuba mencari ruang Roskam. Milad Mansur sekarang ini dikawal dengan begitu rapi. Hampir 7 pemain Terengganu menutup ruang Milad Mansur. Kita boleh lihat beliau hanya meletakkan bola itu ke kotak penalti. Dan pada waktu itu Sharmiza ada di sana. Sementara itu pasukan Terengganu akan melakukan pertukaran yang kedua. Bahkan gol sudah pun diambil. Suzuki. Sekarang ini dengan Ahmad Taqiyuddin. Dilebarkan untuk Syarul Aizat. Syarul tidak berjaya untuk menyimpan bola itu. Dan itulah aksi terakhir untuk Syarul Aizat. Kerana beliau akan membuat akan mengundur diri untuk memberikan peluang untuk Muhammad Zuasraf pula. Pertukaran kedua yang akan dilakukan. Pasukan Terengganu FC 2 membuat penggantian pemain kedua dengan mengeluarkan pemain nombor 35 Muhammad Syarul Aizat dan memasukkan pemain nombor 14 Muhammad Zul Ashraf. Milad Mansur. Cross daripada Milad dipotong oleh Desi Marcel. Said Sobri kepada Tudus. Berikan pada Ruben. Ruben sekarang ini cross daripada Ruben. Berjaya dikawal oleh Sharmiza. Tidak. UKM berjaya mendapatkan satu lagi sepakan penjuru dalam misi mereka untuk merapatkan jurang, mendapatkan gol kedua. Jadi sepakan yang akan diambil oleh Milad Mansur. Hasnan memberikan option pendek. Milad menghantar ke dalam kotak penalti dan tandukan daripada Ruben atau Michael Ejeze sebenarnya, yang sekali lagi menjumpai the roof of the net, bumbung gawang Sharmiza Yusof. Masa semakin suntuk untuk
pasukan UKM. Gol daripada Ahmad Taqiyuddin tadi memang agak merencatkan keazaman mereka untuk kembali ke perlawanan ini. Milad Mansur mencuba dari jarak jauh, tetapi memang selesa untuk Sharmizah yang sudah pun melihat bola itu datang dari jauh. Wan Faiz diberikan pada IJZ. Said Sobri sekarang ini cuba mencari Roskam, akan sampai kepada Milad. Cross daripada Milad, tandukan daripada Hasbullah Awang. Ruben kepada Said Sobri. Michael Ijeze. Rembatan yang memang tidak kena daripada Ijeze. Tidak melakukan connection yang baik. Lambungan daripada Sharmizah. Akan sampai kepada Ruben. Kita boleh katakan sekarang ini one way traffic untuk UKM yang menguasai dari segi possession, tetapi mereka tidak dapat menguji Sharmizah Yusof. Terengganu dua pula yang mengasak. Pada waktu itu hantaran yang agak baik juga dari pemain mereka, Haithir Suhaini, tidak menjumpai rakan di dalam kotak penalti. Taqiyuddin berikan kepada Akani Sande. Akani Sande mencari ruang. Rembatannya dihalang oleh Ruben. Dan clearance daripada Faiz. Dia sampai balik semula kepada pemain Terengganu. Berikan kepada Ahmad Taqiyuddin. Sekarang ini dengan Zuad Sraf, pemain yang baru masuk. Rembatan yang agak liar. Amin Faizal tidak terganggu. Jumlah penonton yang menyaksikan perlawanan pada malam ini ialah seramai 162 orang. Terima kasih atas kehadiran dan sokongan tuan-tuan dan tuan-tuan. Milad Mansur. Lorongan kepada K. Ruben. Hantaran daripada K. Ruben sampai kepada Michael Ijeze dan snapshot daripada Milad Mansur. Akan sampai terus kepada Sharmizah Yusof. Kepada anda yang bersama kami tetapi tidak dapat melihat gol-gol perlawanan ini, jangan bimbang kerana kami ada option di saluran MyKujo ni. Option yang menyediakan semua highlight perlawanan ini. Sementara itu kita saksikan UKM akan melakukan pertukaran yang kedua. Pasukan UKM FC telah membuat penggantian pemain kedua dan keluarkan pemain nombor 28 Wan Faiz dan memasukkan pemain nombor 10 Muhammad Hafizi Amiruddin. Dan Terengganu akan melakukan pertukaran yang ketiga mereka. Ahmad Taqiyuddin akan memberi jalan untuk pemain berjersey nombor 17 Ramzi Sofian. Pasukan Pergada SC2 telah membuat penggantian Ramzi dan mengeluarkan pemain nombor 15 kepada Haithir sekarang ini dengan Desi Marcel. memasukkan pemain nombor 17 Muhammad Ramzi Sufian. Jadi sekiranya anda tidak dapat melihat gol-gol yang dijaringkan tadi, jangan risau. Anda hanya perlu memilih highlight yang diingini dan menekan play. Dan kita ada menyediakan semua gol serta percubaan-percubaan menarik
sepanjang perlawanan ini. Mahupun mana-mana perlawanan yang disiarkan secara langsung oleh saluran Maikujo ini. Buat pertama kalinya saingan Liga Premier disiarkan secara langsung menerusi saluran Maikujo ini. Dan kita sudah pun mendapatkan sambutan yang begitu baik sekali di musim yang pertama ini. Dan itu semua kerana anda yang menonton dari mana-mana teruskan memberikan sokongan kepada pasukan kegemaran anda. Tetapi jangan lupa juga untuk cuba hadir di stadium untuk memberikan sokongan kepada pasukan anda. Pasukan UKM mendapat sepakan percuma. Milad Mansour yang akan mengambil sepakan ini. Diambil oleh Milad Mansour. Tanduk keluar oleh Akane Sande. Said Sobri akan mengawal. Azrin. Pada Milad. Asnan Ahmad. Matteo Roskam ada sedikit ruang tetapi pantas ditutup. Dua pemain yang mengawal. Bola dengan K. Ruben sekarang ini. Cross daripada K. Ruben. Desi Marcel pada ketika itu mengeluarkan. Dan sekarang ini Ramzi Sofian. Tidak berjaya menyimpan bola di kawasan permainan. Jadi lontaran ke dalam untuk UKM. Asnan Ahmad yang akan mengambil. Said Sobri. Dan Milad Mansour dikasari oleh Desi Marcel. Sepakan percuma untuk pasukan UKM. Kali ini mungkin giliran Matteo Roskam untuk mencuba menerusi kaki kanan. Kaki kanan yang sememangnya akan menjadi pilihan berdasarkan dari sudut ini. Apakah Matteo Roskam mampu melakukan sesuatu? 5 benteng yang akan mengawal pintu gol Syarmiza Yusof. Roskam mengambil, melakukan chip, cuba mencari rakan di kawasan kotak penalti. Marcel berjaya mencari Ramzi Sofian. Tapi Ramzi tidak berjaya mencari Suzuki. Sobri. Desi Marcel. Ramzi. Pada Marcel. Sekarang ini dengan Ramzi. Bola sudah pun keluar. Kudus. Sampai kepada Roskam. Sekarang ini dengan Milad Mansour. Milad kepada Roskam. Hantaran daripada Roskam. Sekali lagi Terengganu 2 mengawal situasi tersebut. Bruno Suzuki. Kanai Sande. Sekarang ini dengan Bruno Suzuki. Cross. Mencari Akane Sande akan sampai kepada Haidhir. Haidhir ada di ruang. Dan itu satu defending yang baik daripada Azrin. Untuk mengawal keadaan.
Tapi kita boleh lihat ancaman daripada Terengganu. Mereka sudah pun melakukan 3 serangan counter attack yang berbisa di separuh masa yang pertama. Hantaran silang daripada Hafizi pada ketika itu dipintas, dan sekarang ini Desi Marcel akan cuba mencari Akane. Dibazirkan kerana bola sampai terus kepada Akmal Zahir pada Asnan Ahmad. Asnan akan diberikan kepada Hafizi. Hantaran daripada Hafizi terus kepada Syarmiza dan muntah bola itu dan disudahkan oleh Michael Ijeze untuk gol kedua pasukan UKM. Kesilapan daripada Syarmiza Yusof memberikan gol kedua untuk pasukan UKM yang disudahkan oleh Michael Ijeze. Itu satu hadiah daripada Syarmiza. Mungkin satu lifeline juga untuk pasukan UKM yang mempunyai lebih kurang 7 atau 8 minit untuk mencari 2 gol. Satu thriller yang kita dapat saksikan di Stadium Ceras ini. Dua kesilapan daripada 2 penjaga gol. Tadi kesilapan daripada Amin Faizal memberikan gol untuk Ahmad Taqiyuddin. Dan baru saja tadi Syarmiza Yusof gagal menangkap kemas. Dan Michael Ijeze melakukan sentuhan penyudah untuk memberikan gol yang memang berhak untuk pasukan UKM yang sepanjang separuh masa kedua ini sentiasa mencuba untuk mencipta peluang. Apakah akan ada comeback untuk pasukan UKM? Desi Marcel. Bola itu terus diletakkan di luar. Dan UKM akan kembali memiliki possession. Roskam sekarang ini. Selagi dengan Roskam. Hantaran daripada Roskam cuba mencari Milad. Milad bergelut dengan pertahanan Terengganu. Sekarang ini Akane Sande yang tidak offside. Akane Sande ada sedikit ruang dan kita boleh lihat percubaan yang dilakukan oleh Akane Sande cuba mencari top corner. Tetapi tidak berjaya menguji Amin Faizal mahupun mencecah jaring. Jadi UKM kembali mengasak sekarang ini. Minit-minit terakhir yang begitu dramatik sekali. Misi UKM untuk mencari 2 gol. Ruben Hafizi. Hantaran daripada Hafizi. Terlalu deras, tiada rakan untuk menyahut hantaran itu. Terengganu akan cuba melengahkan sebanyak masa yang boleh dalam baki saingan. Ini Andre F melakukan clearance sampai terus kepada Akmal Zahir. Akmal lambungan mencari Roskam. Pada waktu itu Haidhir ada di sana. Desi Marcel. Dan sekarang ini dengan Yu Ashraf. Diberikan kepada Hasan Basri. Serang kepada Yu Ashraf yang cuba mencari Bruno Suzuki. Tudos ada di sana. Tudos kepada Ruben. Hafizi sekarang ini akan marah. Said Sobri. UKM ada ramai pemain di kawasan pasukan Terengganu, tetapi pada waktu itu
Kemarahan mereka disekat kerana bola sudah pun keluar. Hide here. Clearance daripada Hassan Basri akan sampai terus kepada Asnan Ahmad. Asnan mencari rakan, diberikan kepada Milad Mansur. Milad balik semula kepada Asnan. Michael Ejeze, ada ruang untuk Michael Ejeze merapaskan rematan. Dan satu tampanan yang baik daripada Syarmiza Yusof. Terkena palang 2 kali oleh Milad Mansur. Dan kemudian ia berjaya diselamatkan oleh Syarmiza. Oh, saya tidak faham bagaimana bola itu tidak masuk. Tetapi Milad Mansur sudah pun offside pada ketika itu. Namun begitu, 2 kali percubaan daripada Milad Mansur terkena palang gol. Dan sebelum itu, rembatan daripada Michael Ejeze berjaya ditepis oleh Syarmiza. Minit-minit terakhir yang kita lihat sudah ada beberapa percubaan yang hampir-hampir menghasilkan jaringan yang ke-7 pada malam ini. Pasukan UKM sementara itu akan melakukan pertukaran yang terakhir. Pasukan UKM FC telah membuat penggantian pemain ketiga dengan mengeluarkan pemain nombor 24 Said Sobri Said Muhammad dan memasukkan pemain nombor 11 Muhammad Bakiyuddin Syamsuddin. Jadi Muhammad Bakiyuddin menjadi taruhan terakhir untuk Sulaiman Hussein dalam usahanya untuk mencari gol. Syarmiza Yusof sudah pun bangun. Beliau menembus sedikit juga kesilapan tadi. Dapat menidakkan percubaan daripada Michael Ejeze. Tambahan masa separuh masa kedua 4 minit. Jadi 4 minit masa tambahan. 4 minit saja lagi untuk pasukan Terengganu mendapatkan 3 mata di Stadium Ceras ini. Yu Ashraf. Tapi saya rasa kita akan ada lebih daripada 4 minit oleh kerana kecederaan kepada Syarmiza Yusof tadi. Perlawanan ini saya boleh katakan antara perlawanan yang terbaik saingan Liga Premier setakat ini. Bukan saja kerana jumlah gol yang berjaya dihasilkan, tetapi perlawanan yang berlangsung secara lancar. Perlawanan yang tidak direncatkan oleh faul-faul yang banyak. Dan kita sudah lihat banyak faul-faul yang tidak perlu dihasilkan dalam banyak perlawanan saingan Liga Premier. Tetapi permainan ini berbeza kerana kelancaran. Pemain yang tidak mudah jatuh dan tiada banyak sepakan-sepakan percuma yang diberikan. Pujian juga harus saya berikan kepada pengadil malam ini, Razlan Joffrey, kerana membiarkan permainan berlangsung dengan lancar. Bulawang terpaksa mengeluarkan, tidak mahu membiarkan untuk penjaga golnya bertindak awal. Dan UKM yang akan marah. Lambungan daripada Ruben ditandu oleh Andre F. Akan sampai kepada Bakiyuddin. Roskam sekarang ini kepada Bakiyuddin, pemain yang baru masuk. Desi Marcel akan cuba membawa bola ini sejauh yang boleh.
Masih lagi dengan Marcel. Sekarang ini Bruno Suzuki. Dan ada ruang untuk Bruno Suzuki berjaya melepaskan diri daripada Amin. Sekarang ini dengan Akane Sande. Dan percubaan daripada Akane Sande berjaya dihadang dengan begitu baik oleh Haris Fazrin. Menyelamatkan kubu pasukan UKM daripada dibolos buat kali kelima malam ini. Mereka mendapat sepakan penjuru yang akan diambil oleh Yu Ashraf. Hantaran daripada Yu Ashraf. Menjumpai kepala Sergey Andreev. Terus kepada Amin Faizal. Lambungan. Hanya terus kepada Hasan Basri. Milan Mansur. Ada ruang untuk Milan Mansur. Juga ada pilihan diberikan kepada Baki Yudin. Low cross daripada Baki Yudin. Dapat dibaca oleh Desi Marcel. Sekarang ini dengan Bruno Suzuki. Terengganu akan melambatkan sedikit tempo permainan. Mereka akan cuba menyimpan bola sebanyak yang boleh. Akane Sande. Sampai kepada Akmal Zahir. Mungkin peluang terakhir untuk mana kedua-dua pasukan cuba melakukan percubaan pada waktu itu. Haidhir yang melakukan percubaan. Terus kepada Amin Faizal. Mungkin peluang terakhir sekarang ini. Wah, pasukan UKM. Kemenangan mutlak berpihak kepada pasukan Terengganu 2. Mereka berjaya menghasilkan 4 gol malam ini. Hat-trick daripada Bruno Suzuki. Dan sepakan percuma daripada Ahmad Taqiyuddin memberikan mereka kemenangan besar. Kredit juga harus diberikan kepada pasukan UKM kerana mereka memberikan segalanya dalam permainan ini. Gol daripada Matteo Roskam di minit-minit terakhir separuh masa yang pertama. Nampak gayanya mungkin memberikan mereka sedikit peluang. Tetapi jaringan daripada Ahmad Taqiyuddin pada awal babak kedua mungkin merencatkan peluang mereka. Mereka berjaya menghasilkan gol kedua menerusi Michael Ijeze. Tetapi itu tidak cukup. Jadi Terengganu 2 akan pulang ke Pantai Timur dengan bekalan 3 mata. Jadi keputusan penuh di Stadium Ceras. UKM 2, pasukan Terengganu FC 4. Itu saja daripada saya, Nicholas Anil, yang akan mengundur diri mengucapkan terima kasih kerana menonton dan selamat malam.